Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin wa summa amma ba'd. Yang saya muliakan Ayahanda Tuan Pengerusi, Ayahanda Saf Kepimpinan Jawatan Kuasa, para tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, dan juga para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali syukur kita ke hadirat Allah taala dengan limpah kurnia dan belas ihsan daripada Allah, diberikan kesempatan kepada kita di malam yang penuh dengan barakah ini, di malam kita dapat bersama-sama menunaikan kewajipan kita, tuntutan Allah ke atas kita, dengan kita menunaikan sembahyang secara berjemaah, menunaikan sembahyang tarawih secara berjemaah, berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana semua itu dikira sebagai ibadah dan ianya dilakukan dalam bulan yang dimuliakan Allah Ta'ala, yakni bulan Ramadan, bermakna ia digandakan pahalanya oleh Allah Jalla wa'ala. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kesempatan yang ada ini telah berlalu beberapa hari Ramadan dalam hidup kita. Telah berlalu beberapa hari daripada bulan Ramadan pada tahun ini. Telah berlalunya beberapa hari daripada bulan Ramadan dalam tahun ini yang sedang kita jalani, sedang jalani ini, yakni telah berlalu 11 hari daripada Ramadan ini. Apa daripada Ramadan yang telah memberi kesan kepada kita seperti mana yang disebutkan oleh ulama kita, yakni satu hari dalam bulan Ramadan, satu hari dalam bulan puasa itu mampu memberikan kesan yang besar kepada seseorang itu, yakni kesan yang dikatakan besar itu mampu memberikan kesan seumur hidup dia disebabkan satu hari sahaja dalam bulan Ramadan. Nak bagi tahu betapa berkatnya bulan Ramadan ini, satu hari dalam bulan Ramadan sepatutnya boleh memberi kesan kepada satu hari dalam bulan Ramadan ini sepatutnya boleh memberi kesan kepada kehidupan kita, memberi kesan sehingga mampu untuk mengubah seluruh daripada hayat kita, kehidupan kita ini. Kerana apa? Kerana dalam bulan Ramadan itu setiap saat, saya tak sebutkan setiap hari, kita tak sebutkan setiap jam, tetapi setiap saat dalam bulan Ramadan itu ada barakah dan rahmat Allah yang sangat besar. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keinginan kita adalah satu, iaitu kita mencapai satu tahap, yakni kita memahami hakikat daripada makna kehidupan kita. Baik saya, baik tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak ada apa yang kita inginkan dalam dunia ni, tak ada apa lagi yang kita kejar dalam dunia ini, melainkan Allah beri pada kita peluang untuk kita memahami apa? Memahami hakikat daripada makna kehidupan kita. Bila kita faham tentang makna kehidupan kita, bermakna kita akan faham hakikat daripada bulan Ramadan. Kita tak mau kita sekadar memahami Ramadan. Bila orang tanya Ramadan apa? Oh, Ramadan bulan ibadah. Semua umat tahu. Semua umat Nabi Muhammad tahu, bahkan semua hamba Allah dalam dunia ni tahu bulan Ramadan bulan ibadat, bulan Ramadan bulan puasa. Tapi yang kita harapkan, ya Allah beri kepada kita agar kita memahami dengan hati apa yang dimaksudkan dengan makna bulan ibadat tu. Kita tahu, sebut tahu. Macam orang sebut pasal semayang dengan khusyuk. Dia tahu perkataan semayang, dia tahu perkataan khusyuk.
Tapi berapa ramai yang telah merasai bagaimana rasanya khusyuk? Kalau kita kata saya alhamdulillah dapatlah khusyuk tu, kalau kita mengaku kita dapat rasa khusyuk tu belum khusyuk sebenarnya. Seperti mana seseorang yang mengaku dia ikhlas, dia belum cukup ikhlas. Kalau dia mengaku dia ikhlas, dia tak ikhlas sebab dia tak faham apa itu makna ikhlas. Tuan-tuan bayangkan macam mana khusyuknya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ada di antara mereka yang semayang malam lalu dipanah belakangnya sehingga darahnya mengalir kepada kawannya yang sedang tidur di sebelah. Dia masih lagi tak perasan kat belakang ni kena panah. Subhanallahil azim. Macam mana khusyuknya tu, nak beritahu macam mana tahap khusyuknya, iaitu dia tidak menyedari lagi apa-apa yang ada di sekitarnya. Yang dia tahu sekarang ni dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita memahami makna di sebalik hakikat puasa itu, kena kita tahu juga makna di sebalik makna kehidupan. Saya bagi contoh kepada tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhu ardah. Sayyidina Muaz bin Jabal ketika mana dalam keadaan dia sakit, yakni ketika hayat ni, yang di hujung-hujung hayatnya, ketika mana dia telah hampir-hampir kepada hujung hayatnya, yakni sakaratul maut. Sakaratul maut bukan sakit biasa. Sakaratul maut adalah sakit yang Nabi sendiri minta agar diringankan kepada umatku. Maksudnya dia sangat berat. Ketika mana dalam keadaan sakaratul maut, Sayyidina Muaz bin Jabal sebut apa? Marhaban bil habib. Marhaban bil habib. Marhaban bil habib jaa 'ala al-faqah. Kata Sayyidina Muaz bin Jabal, selamat datang wahai Habib. Habib ni maksudnya apa? Yang dikasihi. Selamat datang yang dikasihi. Diucap dekat siapa ni? Dekat ajal. Diucap dekat siapa ni? Dekat kematian. Diucap dekat siapa ni? Dekat maut. Marhaban bil Habib. Selamat datang wahai yang dikasihi. Alladhi ja'a bil faqah. Alladhi ja'a 'ala al-faqah, yang mana datang itu dengan hajat, iaitu hajat untuk tarik nyawa kita lah masa tu. Malaikat maut datang. Kalau dilihat kan, macam mana pula seseorang itu boleh sebut selamat datang, disambut pula welcome kepada kematian, sedangkan kematian itu bermakna dia akan berhadapan dengan munkar nakir, dia akan berhadapan dengan soal kubur, dia akan berhadapan dengan kesempitan kubur, dia akan berhadapan dengan padang mahsyar, dia akan berhadapan dengan itu semua fitrah-fitrah semua yang disebutkan yang dia akan lalui selepas kematian dia, semua dia akan lalui benda tu. Dia tak takut ke? Dia tak rasa macam sedikit gelisah ke atau resah ke? Tidak. Bila ditanyakan kepada beliau, Sayyidina Muaz bin Jabal, adakah kau tak merasa takut nanti munkar nakir apa semua tu? Dia kata, aku tak takut. Kenapa? Kerana kegembiraanku telah mengatasi ketakutanku. Apakah kegembiraan tersebut? Iaitu hari yang mana aku akan bertemu dengan kekasihku Muhammad ibn Abdullah. Bila kita mati, hakikatnya kata almarhum Dr. Said Ramadan Al-Buti rahimahullah taala, macam mana seseorang itu boleh takut dengan kematian, sedangkan kematian adalah salah satu-satunya cara untuk dia berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mengaku dia cinta Allah, dia mengaku dia kasih Allah, dia mengaku dia sayang Allah, tapi bila mana satu-satunya cara untuk dia berjumpa dengan Allah iaitu dengan kematian, tapi dia takut dengan kematian, itu satu benda yang pelik. Tapi tidaklah bermakna dia boleh pilih sendiri jalan kematian tu. Maksudnya kenapa nak pergi mana ni? Nak balik jumpa Allah, terjun bangunan. Tidaklah macam tu. Cuma nak bagi tahu bila Allah dah tentukan tu, maksudnya dia bersedia. Seperti mana kisah tadi Sayyidina Muaz bin Jabal datang kematian, marhaban bil Habib. Datang, mari jemput aku, ambillah nyawa aku. Aku dah sedia dah. Sampai tahap macam tu. Kenapa? Kerana mereka memahami makna kehidupan. Makna kehidupannya apa? Iaitu hari bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apakah makna daripada Ramadan itu? Apakah yang telah kita dapat faham daripada perkataan mari berbuka puasa? Bila mana kita berbuka puasa, apa yang kita faham daripada makna buka puasa? Bila kita menahan diri daripada lapar dan dahaga, apa yang kita faham daripada lapar diri dan dahaga? Bila mana kita bersahur, apa yang kita faham daripada makna sahur? Bila kita faham dengan makna buka puasa, ialah makanlah sunnah. Betul lah tu.
Buka puasa itu sunnah dengan cara kita makan dan sebagainya. Yang saya masukkan hakikat di sebalik Allah nak tunjukkan di sebalik makna buka puasa tu apa, di sebalik makna sahur tu apa, di sebalik Ramadan itu apa. Apa yang Allah cuba sampaikan, apa yang Allah cuba tunjukkan kepada kita. Yang ini yang masih ramai dilalaikan oleh umat manusia. Maka bila mana mereka tidak memahami hakikat Ramadan, mereka tidak akan mencapai kejayaan Ramadan. Apakah itu kejayaan Ramadan? Iaitu seseorang itu itqan minan nar, diberikan keampunan oleh Allah, bebas daripada api neraka. Itulah kejayaan paling besar dalam bulan Ramadan. Yang kita bimbang bila Nabi SAW sebut kam min sha'im laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash, kata bagi Nabi SAW atau kama qala. Nabi kata berapa ramai daripada kalangan orang yang puasa, tidak ada apa-apa daripada puasanya melainkan lapar dan dahaga sahaja. Tu lah. Boleh hatu boleh lapar, boleh dahaga, hatu hak lain tak ada, pahala tak ada, siapa tak ada. Yang dengan marahnya, dengan emosinya, dengan menengking-nengkingnya, dengan tidak menjaga adab-adab dengan Ramadannya. Adab-adab dengan Ramadan diambil ringan. Adab dengan Ramadan adalah satu benda yang besar. Adab dengan Allah Subhanahu Wa Taala, adab dengan Rasulullah, adab dengan Ramadan, adab dengan manusia, adab dengan alam sekitar, adab dengan manusia, dengan haiwan, bahkan dengan seluruh alam semesta ni kita kena beradab. Sebab itu barang siapa yang memperendahkan, yang mengambil ringan tentang adab, itu akan membawa dia untuk mengambil ringan tentang sunnah. Barang siapa yang beringan-ringan dengan sunnah, itu akan membawa dia beringan-ringan dengan halal dan haram. Barang siapa yang beringan-ringan dengan halal yang haram, wa na'udzubillah, boleh membawa dia beringan-ringan dengan kekufuran. Mula daripada mana? Punca daripada adab. Ini bukan benda biasa. Hari ni orang boleh main-main dengan adab, benda ringan. Alah, tak ada apalah. Contoh, bila orang tu makan tangan kiri, minum tangan kiri, kita kata bagus dia minum tangan kanan. Allah, tak apa, bukannya haram pun. Nampak? Asalnya tak ada apa-apa. Tak ada apalah, sunnah je pun. Dia beringan-ringan. Dia bukan mempelekehkan, tapi beringan-ringan, ambil tak penting. Tak apalah, minum berdiri, minum duduk lah, bagus ikut Nabi. Allah, bukannya haram pun, tak apa, sunnah je. Semayanglah sunat, tak apa, dah semayang pun tak apa. Dia beringan-ringan. Lama-lama sampai dia beringan-ringan dengan bab hukum halal haram. Akhirnya bila tak semayang, tak semayang satu rakaat tadi, tertinggal satu rukun, tinggal subuh tertinggal. Oh, tak apa, sekali je kan, tak apalah, Allah faham kot. Mula-mula dah dia start beringan-ringan. Akhirnya bawa sampai ke pemahaman macam mana hari ni orang faham bila ada orang berzina, sampai ada orang kufur, sampai ada orang keluar agama, orang murtad. Maka datangnya suara-suara yang mempertahankan, tak apalah, itu hak asasi dia. Bermula daripada apa? Bermula daripada adab. Maka berhati-hati. Adab yang kita ceritakan, adab yang kita sebutkan ini adalah adab Sayyidil Khalqi Ajma'in, Nabiyuna Muhammad SAW. Ia berkaitan dengan Rasulullah. Maka sebab itu berhati-hati untuk mencapai kejayaan dalam bulan Ramadan. Untuk kita mencapai kejayaan yang paling besar dalam bulan Ramadan apa? Iaitu pembebasan daripada api neraka dan diampunkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka disebutkan dalam satu hadis Nabi SAW apa kata baginda Rasul, iaitu datanglah satu riwayat mengatakan Nabi SAW bersabda, rajulin minta maaf, celakalah seseorang. Ada golongan-golongan yang dicelakakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tanyakan kepada Nabi, siapakah golongan tersebut? Rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya, iaitu yang pertama orang yang disebutkan tentang aku kepada dia dan dia tidak selawat pada aku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ringan-ringankan lidah kita untuk selawat pada Rasulullah. Bila sembahyang tarawih tu, Allah banyaknya pahala. Kita selawat dekat Nabi ni dalam bulan selain bulan Ramadan. Ni jangan sebulan Ramadan lagi. Selain bulan Ramadan, Nabi kata man salla alayya salatan wahidah, siapa yang selawat pada aku sekali, Allah bagi 10 rahmat atas dia. Tu selain Ramadan. Dalam bulan Ramadan, setiap amalan itu digandakan sehingga mencapai 70,000 kali ganda. Bayangkan setiap kali sallallahu alaihi itu ada pahala dia. Sallallahu alaihi itu bukan setakat ada pahala, dia digandakan pula asbab daripada bulan Ramadan. Min alamatil hub an tuksiru dhikru alaih. Kata ulama, daripada tanda-tanda kita mencintai seseorang adalah kita banyak menyebut tentang dia. Jadi kita hari ni kalau kita cinta seseorang, kita ni maksudnya kita sayang seseorang, kalau kita tengah buat apa pun bila orang sebut pasal orang yang kita sayang tu, kita akan tertarik.
Maksudnya menarik perhatian kita. Ya, kita tak akan dengar macam tu. Tapi hari ni bila orang sebut pasal Nabi Muhammad, bila kita sebut sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad, tak menarik perhatian dia untuk selawat, bermakna ada something wrong dengan hati dia. Dia kata tak perasan, dia kata tadi saya tengah mamun tak perasan. Kalau tak perasan dengan sebab Nabi Muhammad pun dia boleh tak perasan, dibimbangi nanti dia tidak akan dilayan nanti di hari akhirat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati, ringankan. Tapi macam biasalah, setiap tahun adalah isu selawat, tarawih apa semua. Tak payahlah, kita tak payah bincanglah bab tu. Kadang-kadang kita sedih dengan orang macam ni. Kenapa merosakkan suasana Ramadan? Ramadan bulan suci, dia sendiri sebut bulan suci, kita sendiri yang meraihkan bulan Ramadan, bulan suci, bulan ibadah, bulan pahala. Kenapa mesti dibincangkan isu-isu yang boleh menyebabkan orang berbalah? Ini satu benda yang paling tak cerdik dibuat oleh orang-orang yang mengaji. Klaim diri itu ada ilmu tapi membawa manusia kepada perbalahan, maka dia bukan membawa kepada umat itu kepada Nabi Muhammad, menjauhkan lagi umat dengan amal ibadat. Ini orang yang cukup tak cerdik. Ini orang yang sepatutnya membawa manusia kepada Allah, makin dekat dengan Allah, makin banyak ibadat, tapi dia menimbulkan perbalahan, menimbulkan tajuk, sebut tentang sesuatu yang boleh menyebabkan orang bergaduh, orang berbalah. Maka ini adalah satu perkara yang sangat-sangat memalukan dan sangat-sangat mengaibkan. Contoh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian Nabi sebut yang kedua siapa? Wa raghima unufur rajulin dakhala alaihi ramadan thumma salakha qabla an yughfar lahu. Seseorang yang telah melalui Ramadan, melaluinya, maksudnya berlalunya Ramadan ke atas dia, tetapi dia tidak diampunkan Allah akan dosa-dosanya. Nabi sebut celakalah orang macam ni. Maka sebab tu saya sebut tadi, kejayaan paling besar dalam Ramadan adalah pengampunan. Itu yang paling besar. Pengampunan adalah satu kejayaan yang paling besar diberikan Allah kepada umat Nabi Muhammad dalam bulan Ramadan. Tapi bila seseorang itu tidak mendapat keampunan dalam bulan Ramadan, maka ia akan tergolong dalam golongan-golongan yang dicelakakan Allah Subhanahu wa taala. Ni yang Nabi SAW sebut. Sebab tu dalam satu riwayat diceritakan bahawa satu hari, di hari kiamat, datang satu orang lelaki berteriak kepada Nabi, "Ya Nabi, ya Rasulullah, bagilah aku syafaat." Minta syafaat dengan Nabi Muhammad. Maka Nabi tanyakan kepada malaikat, apakah dosa si fulan ini? Apa yang dia buat? Maka jawablah malaikat, apakah yang dilakukan orang ini? Orang ini telah bermaksiat kepada Allah dalam bulan Ramadan. Dia buat dosa dalam bulan Ramadan, lalu Allah murka kepadanya. Lalu apa kata Nabi SAW? Nabi mengatakan, aku tidak akan memberikan syafaat kepada seseorang yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya syafaat pun dia tak dapat. Kerana apa? Bermaksiat di dalam bulan Ramadan. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dapat mencapai hakikat makna Ramadan itu. Dengan berlalunya 11 hari ini, sepatutnya 11 hari ini telah memberikan cahaya dalam hati kita. Hati kita telah menjadi bersinar, hati kita telah menjadi bertambah iman, hati kita telah menjadi bertambah petunjuk. Tapi kita muhasabah, setakat sebelah hari ini hati kita ada tak semakin baik, amal kita ada tak semakin baik, kalam kita ada tak semakin baik, mulut kita ada tak semakin baik. Sekiranya masih lagi tidak nampak perubahan tu, teruskan berusaha. Kita masih ada lagi baki beberapa hari yang ada, maka jadikan Ramadan yang berbaki ini akan mengubah segala perkara dalam kehidupan kita, baik lisan kita, hati kita, mata kita, telinga kita, dan juga setiap amal yang kita lakukan. Sekiranya seseorang itu tidak mencapai tahap kejayaan yang saya sebutkan tadi, iaitu kejayaan tertinggi dalam bulan Ramadan, yakni kejayaan yang paling besar adalah mendapat pengampunan Allah, maka dia tidak akan dapat mencapai kejayaan seperti ini dalam bulan selain Ramadan. Sebab itu ulama menyebutkan bahawa seseorang yang tidak diampunkan dalam bulan Ramadan, dia tidak akan diampunkan di bulan yang lain. Bukan kerana macam tu susahlah, maksudnya dalam bulan Ramadan je lah diampun dosa, di bulan lain tak ampun. Bukan. Bermakna orang ini dalam bulan Ramadan yang peluang dibuka seluas-luasnya pun dia tak ambil, maksudnya bulan lain lagi lah dia buat tak boleh. Rupa kalau kita bagi contoh, kalau sembahyang Jumaat pun tak mai, sembahyang lain haram lagi tak mai. Macam tu lah. Kalau sembahyang Jumaat tu besok orang tak main surah pun, sembahyang Jumaat mai juga. Tapi kalau sembahyang Jumaat pun dia tak mai, yang lain jangan harap lah, lagi tak mai.
Jadi kita jangan sampai kita ni bulan Ramadan kita tak ambil peluang, bulan lain lagi tercicir, lagi terlepas peluang tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi Allah bagi hidayah pada kita, Allah bagi peluang nikmat pada kita. Kita dah 2 tahun tak dapat suasana ni, tapi tahun ni Allah bagi pada kita. Ini satu nikmat yang besar yang Allah kurniakan, dan Allah boleh tarik bila-bila masa. Sama ada Allah tarik itu dengan tarik asbab, atau Allah dengan cara Allah tarik nyawa kita tak tahu. Peluang tu mungkin datang kali ni, mungkin tak datang dah akan datang, wallahu a'lam. Maka bersyukurlah kita dengan nikmat yang diberikan ini. Kita berharap sangat Allah berikan kepada kita hakikat akan makna di sebalik Ramadan. Kenapa kita nak makna tersebut? Dengan kita faham makna tersebut, kita akan mencapai keredaan Allah dan pengampunan Allah, dan kejayaan paling besar dalam bulan Ramadan adalah diampunkan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana kita mengetahui hati kita, diri kita, kita semayang menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita menghadap kiblat, semayang menghadap kiblat, hati menghadap mana? Qala al-kalam Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz hafizahullah taala. Habib Umar selalu menyebutkan bahawa bagaimana seseorang itu dirinya menghadap kiblat, kakinya menghadap kiblat, takbirnya menghadap kiblat, kepalanya menghadap kiblat, hatinya berpaling daripada kiblat. Wal'iyadzubillah. Apa maksud hati berpaling daripada kiblat? Hatinya tidak berkhusyuk, tidak bersungguh-sungguh depan Allah Subhanahu wa taala. Badan saja menghadap kiblat, tapi hati berpaling dari kiblat. La haula wala quwata illa billah. Jadi Ramadan ni, yang kita usaha dalam bulan Ramadan ni, supaya hati kita tahu kat mana arah kiblat. Bila hati kita mengetahui ke mana kita menghadap, hati kita mengetahui arah kiblat, hati kita mengenal siapa yang kita sembah, hati kita mengenal puasa ni kita bagi pada siapa, maka disitulah akan datang kesungguhan kepada kita untuk beribadat pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sahaja Ramadan, termasuklah solat, termasuklah zakat dan sebagainya. Dan mudah-mudahan Allah bagi kepada kita juga kefahaman akan hakikat makna solat dan juga hakikat ibadat-ibadat lain. Bila kita nampak hakikat solawat, hakikat solat, hakikat puasa, insya-Allah kita akan jadi umat Nabi Muhammad yang terbaik, umat Nabi Muhammad yang dicintai Allah dan Rasul, diridai Allah dan Rasul, serta diampunkan Allah dan Rasul. Sebagai akhir kalam daripada saya, ingin saya kongsikan sedikit. Bukannya satu perkara yang orang kata nak betulkan ke apa, tapi tak sebagai satu perkongsian sahaja. Perkongsian kita adalah bila kita semayang tarawih, sebaik-baik niat, bila kita melakukan niat, yakni kita berniat dalam semayang tarawih, kita niat macam ni: sahaja aku semayang sunat 2 rakaat dari tarawih. Kita niat macam tu. Ini untuk kita ambil satu niat yang afdal, yakni kita keluar dari khilaf. Bukan tak boleh niat sahaja aku semayang 2 rakaat tarawih, boleh. Tapi yang saya maksudkan, sebab ada perbincangan ulama, bila mana kita semayang sunat tarawih ni di 20 rakaat, dia bukan 2. Jadi bila kita semayang 2 tu, dia sebahagian daripada tarawih. Jadi kita sebut sahaja aku semayang sunat 2 rakaat dari tarawih, bukan 2 rakaat tarawih. Ustaz, saya dah niat 2 tarawih, macam batal lah, macam mana ni, dah 20 tahun dah semayang. Tak ada masalah apa boleh nak niat macam tu pun tak apa. Kita share kalau kita nak buat satu penambahbaikan, orang kata nak buat satu benda yang baru, tapi nak kekal yang lama pun tak ada masalah, tak ada halangan. Seperti itu juga witir. Witir ini adalah ganjil. Jadi dia tidak ada sembahyang sunat witir 2 rakaat sahaja. Witir kita sebut 2 rakaat dari witir. Macam tu. Tapi sebagai ifadat lah, anda kata dia tidaklah sampai membatalkan semayang pun kalau niat 2 tu, tidak. Cuma kalau dia buat 2 saja dia balik, yang tu masalah lah. Sebab witir tak ada 2, witir mesti ganjil. Sebaik-baiknya 3, 1 pun boleh tapi makruh. Wallahu a'lam. Sekadar perkongsian saya tu. Dan perbanyakkan zikir Ramadan. Zikir Ramadan kita kat sini baca setiap kali sebelum berbuka puasa. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Bas 3 kali. Lepas tu Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Itu zikir Ramadan. Memang disunatkan kita untuk memperbanyakkan zikir itu. Bukan saja waktu sebelum berbuka. Kalau di Hadramaut itu dibaca macam mana? Setiap waktu. Sebelum kelas baca, selepas kelas baca, sebelum subuh, selepas subuh, sebelum zuhur, selepas zuhur, anytime. Maksudnya perbanyakkan. Waktu mana pun nak baca, sebab ia adalah doa untuk meminta redha dan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Sekian itu sahaja. Mohon ampun dan maaf kasar bahasa, tersalah bicara, terkurang adab, terkurang sopan. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.